sejahtera, saya Yvonne dan saya bersama rakan saya Monica, dan hari ini kami dua akan membentangkan tentang inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik belajar. Bagi memulakan pembentangan ini, saya akan menerangkan tentang inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Inovasi pengajaran dan pembelajaran PDP dalam bilik darjah penting untuk memastikan pendidikan kekal relevan dan berkesan. Kaedah tradisional yang berpusatkan guru kini digantikan dengan pendekatan interaktif dan berpusatkan pelajar seperti pembelajaran kooperatif, berasaskan projek dan penggunaan teknologi. Inovasi ini membantu meningkatkan motivasi, pemahaman konsep dan kemahiran berfikir pelajar, sekaligus menyokong pencapaian akademik dan penyediaan pelajar menghadapi cabaran pada masa akan datang. Untuk memulakan, keutuhan wacana yang dalam esei kami sangat bergantung pada cara kami mengurus idea secara teratur. Dalam penulisan akademik, struktur yang jelas bukan sekadar susunan perenggan, tetapi bagaimana keseluruhan teks membentuk satu perjalanan pemikiran yang logik dan mudah diikuti. Dalam esei ini, kami menggunakan susunan bab yang lengkap dan sistematik, yaitu pengenalan, evolusi pendidikan 1.0 hingga 4.0, kepentingan inovasi teknologi, cabaran pelaksanaannya, strategi dan cadangan penambahkan, dan akhir sekali kesimpulan. Struktur ini adalah struktur kronologi dan berperingkat, bertujuan menunjukkan perkembangan pendidikan dari kaedah tradisional hingga penggunaan teknologi pintar seperti AI, VR, dan hologram yang mencicirkan pendidikan 4.0. Penyusunan ini membolehkan pembaca memahami transformasi pendidikan secara menyeluruh dan bertahap. Sebagai contoh, dalam bahagian pengenalan, esei menjelaskan peranan IR 4.0 dalam mengubah lanskap pendidikan dan keperluan PDP yang lebih kreatif dan interaktif. Kemudian, barulah penjelasan yang lebih mendalam dibuat mengenai evolusi sistem pendidikan mengikut fasa 1.0 hingga 4.0. Semuanya disusun supaya pembaca memahami konteks dahulu sebelum masuk ke peringkat analisis. Dengan susunan yang terperinci ini, pembaca tidak akan keliru kerana idea bergerak secara teratur dari asas ke perkembangan, ke implikasi dan seterusnya ke penyelesaian. Seterusnya, koheren bermaksud bagaimana setiap idea diikat dan dikembangkan secara logik supaya wacana terasa mengalir dari satu bahagian ke bahagian yang lain. Dari esei kami, bahagian evolusi pendidikan 1.0 hingga 4.0 menunjukkan koheren yang paling jelas. Dalam pendidikan 1.0, ia dihuraikan sebagai era tradisional yang berpusatkan guru, pelajar pasif dan hanya menerima maklumat. Pendidikan 2.0 pula menjadi respon kepada kekurangan tersebut dengan memperkenalkan unsur interaktif, blog, laman web dan pembelajaran kolaboratif. Dalam pendidikan 3.0, bergerak lebih jauh dengan penggunaan internet, smartboard dan pembelajaran fleksibel. Dan akhir sekali pendidikan 4.0 pula menampilkan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan AI, realiti maya dan kaedah hologram. Apabila setiap peringkat pendidikan dijelaskan satu demi satu, pembaca dapat melihat sebab-sebab berlakunya perubahan tersebut. Misalnya, mengapa pembelajaran digital muncul dalam 3.0? Kerana internet berkembang pesat.
Mengapa AI dan VR wujud dalam 4.0? Kerana industri global kini memerlukan pelajar yang mahir teknologi. Ini adalah contoh kehadiran yang kuat. Setiap idea saling melengkapi untuk menghasilkan gambaran keseluruhan. Selain itu, setiap perenggan dalam esei ada hanya fokus pada satu tema utama. Jika perenggan itu membincangkan motivasi pelajar, seluruh perenggan kekal fokus pada multimedia. Jika perenggan itu membincangkan cabaran guru, ia kekal dengan kesediaan guru terhadap ICT. Aliran hujah turut konsisten dalam masalah, keanalisis, kebukti, kajian, dan kecadangan. Ini menjadikan penulisan lebih kukuh dan logik dari perspektif akademik. Kohesi merujuk kepada bagaimana penulis menggunakan unsur bahasa untuk menghubungkan ayat dan perenggan. Dalam esei ini, kohesi ditunjukkan melalui penanda wacana, pengulangan istilah dan rujukan pakar. Antara penanda wacana yang digunakan ialah namun begitu, tambahan pula, oleh itu, justru dan sebagai contoh. Contohnya, ketika huraian tentang penggunaan multimedia untuk meningkatkan motivasi pelajar, penulis menggunakan tambahan pula untuk menyambungkan idea tambahan bahawa multimedia juga dapat meningkatkan tumpuan pelajar, bukan hanya motivasi. Begitu juga untuk menunjukkan akibat dan kesan. Penulis menggunakan oleh itu untuk menunjukkan hubungan sebab dan akibat dalam hujah. Selain itu, penggunaan rujukan pakar juga mengukuhkan kohesi. Contohnya, Ramli et al. 2023 digunakan untuk menyokong hujah tentang perkembangan teknologi pendidikan. Gerstein 2014 digunakan untuk menjelaskan konsep pendidikan 1.0 hingga 3.0. Kajian Heidig et al. 2015 digunakan ketika membincangkan kesan multimedia terhadap emosi dan motivasi pelajar. Wang et al. 2011 digunakan untuk menyokong pembelajaran fleksibel dalam pendidikan 3.0. Dengan menyelitikan rujukan ini, wacana terasa lebih menyatu kerana fakta dan hujah saling berkait dengan sumber ilmiah. Kohesi juga dapat dilihat apabila istilah teknikal seperti AI, VR, hologram, pembelajaran pintar diulang pada bahagian-bahagian sesuai untuk mengingatkan pembaca tentang isu utama tanpa memberi maklumat bercelaru. Akhir sekali, kesepadanan merujuk kepada konsistensi nada, bahasa dan penggunaan istilah sepanjang esei. Dalam esei kami, kesepadanan ditunjukkan melalui nada akademik yang konsisten. Dari permulaan hingga akhir, penulisan menggunakan bahasa formal yang sepadan dengan standard akademik. Tiada penggunaan bahasa pasar, emosi melampau atau gaya santai. Penggunaan istilah teknikal yang tepat. Esei kami menggunakan pelbagai istilah akademik dan teknologi seperti PDP, pendidikan 4.0, kecerdasan buatan AI, realiti maya VR, hologram, smartboard dan pembelajaran berasaskan projek. Istilah ini bukan sahaja digunakan secara tepat, tetapi juga konsisten pada seksyen yang berkaitan. Ini memastikan pembaca dapat mengikuti istilah-istilah penting tanpa kekeliruan. Gaya penulisan seragam. Setiap bahagian mematuhi struktur akademik yang sama, iaitu bermula dengan ayat topik, kehuraian, kebukti, contoh dan kerujukan kajian. Ini menunjukkan kesepadanan dari aspek organisasi idea. Kesepadanan dalam esei kami penting bukan sahaja untuk kejelasan, tetapi juga untuk menunjukkan
profesionalisme sebagai penulis akademik. Keseluruhannya, keutuhan wacana dalam esei kami terselam melalui struktur yang teratur, hubungan idea yang logik, perhubungan ayat yang kemas dan penggunaan istilah yang tepat. Tanpa elemen-elemen ini, esei akademik tidak akan dapat menyampaikan mesej secara efektif. Terima kasih Yvonne. Saya meneruskan dengan kemahiran membuat rujukan. Dalam esei kami menggunakan format APA 7 secara konsisten. Contohnya, Ramli et al. 2023, Gersten 2014 menyatakan, menurut McKnight et al. 2016, rujukan ini menyokong hujah kami tentang evolusi pendidikan dan kepentingan teknologi seperti multimedia, hologram, dan pembelajaran digital. Seterusnya, senarai rujukan APA Standard. Senarai rujukan kami lengkap dengan nama penulis, tahun, tajuk, jurnal, penerbit, DOI. Semua rujukan disusun mengikut abjad, menepati standard APA sepenuhnya. Seterusnya, pelbagai sumber akademik digunakan. Kami menggunakan sumber yang benar-benar akademik seperti jurnal penyelidikan antarabangsa, proceeding, buku ilmiah, artikel pakar bidang, sumber berkaitan teknologi pendidikan, contohnya kajian tentang hologram oleh Awad dan Harbat 2018 sangat relevan dengan pendidikan 4.0. Dan keempat, kepentingan rujukan dalam penulisan kami. Rujukan sangat membantu kami untuk menyokong fakta mengenai motivasi pelajar dan penggunaan multimedia, mengelakkan plagiat. Sebagai contoh, kami menandatangani borang pengesahan, memberikan credibility terutamanya fakta tentang PDP digital, menguatkan analisis kami tentang cabaran seperti infrastruktur dan kemahiran guru. Yang kelima, konsistensi format. Semua rujukan di akhir tugasan disusun mengikut abjad. Contohnya tahun, tajuk, dan nama jurnal ditulis mengikut standard APA. Yang keenam, kemahiran mengenal pasti sumber yang sahih. Keupayaan menilai kredibiliti bahan seperti jurnal berwasit, buku ilmiah, laporan rasmi, dan laman web yang diiktiraf untuk memastikan hanya subjek yang berkualiti digunakan. Yang ketujuh, kemahiran menapis maklumat relevan, kebolehan memilih maklumat yang benar-benar berkaitan dengan objektif kajian dan menolak maklumat yang tidak signifikan atau bersifat umum. Yang ke-8, kemahiran menyintesis pelbagai sumber, iaitu kebolehan menggabungkan idea daripada beberapa rujukan yang berbeza untuk menghasilkan huraian yang lebih mendalam dan menunjukkan pemahaman yang menyeluruh. Seterusnya, topik 6 iaitu kejelasan dalam penulisan. Dalam esei kami, setiap perenggan dimulakan dengan idea utama supaya pembaca terus memahami fokus huraian. Contohnya, bahagian cabaran teknologi hanya membincangkan isu seperti kesediaan guru, infrastruktur, internet, dan risiko kebergantungan teknologi. Penggunaan istilah tepat. Istilah seperti pendidikan 4.0, flip classroom, multimedia, hologram, AI, smartboard digunakan dalam konteks sebenar. Ini mengelakkan kekeliruan dan menunjukkan pemahaman penulisan. Yang ketiga, elakkan ayat panjang. Kami memastikan ayat yang terlalu panjang diringkaskan kepada beberapa ayat kecil untuk memastikan ia mudah dibaca dan tidak memeningkan pembaca. 4. Contoh yang memudahkan pemahaman. Antara contoh yang kami gunakan adalah hologram untuk menjelaskan aplikasi teknologi moden, smartboard untuk menunjukkan interaktiviti, flip classroom untuk pembelajaran fleksibel, multimedia yang meningkatkan motivasi pelajar. Semua contoh ini membantu pembaca memahami konsep inovasi PDP dengan lebih jelas. Yang kelima, fokus pada objektif penulisan.
Struktur esei kami jelas dari masalah pada analisis, bukti, cadangan, dan yang terakhir kesimpulan. Ini memastikan pembaca tidak keliru dan mesej disampaikan dengan tepat. Dalam esei kami sangat menekankan penggunaan ayat yang tidak terlalu panjang dan tidak berbelit, kerana ayat yang jelas akan membantu pembaca memahami maklumat dengan cepat. Sebagai contoh, ketika menjelaskan konsep pendidikan 4.0, kami terus menerangkan maksudnya. Pendidikan 4.0 menekankan penggunaan teknologi seperti AI, VR, dan hologram dalam PDP bagi meningkatkan interaktiviti. Ayat seperti ini ringkas tetapi padat, yang menerangkan konsep, teknologi yang terlibat, dan tujuan penggunaannya. Semuanya dalam satu ayat yang mudah difahami. Kami juga mengelakkan ayat yang mengandungi 2 atau 3 idea sekaligus supaya pembaca tidak keliru. Kemahiran kelima ialah mengelakkan ambiguity, iaitu ayat yang boleh disalah faham atau mempunyai maksud kabur. Untuk mengelakkan kekeliruan, kami menggunakan istilah yang tepat dan memberi penerangan lengkap. Sebagai contoh, dalam bahagian inovasi teknologi, kami menulis, hologram membolehkan guru memaparkan objek 3D seperti organ manusia untuk membantu pemahaman visual belajar. Ayat ini tidak kabur kerana objek yang dipaparkan disebut dengan jelas, tujuannya dijelaskan dan fungsinya dikaitkan terus dengan PDP. Jika kami menulis secara umum seperti hologram membantu dalam pengajaran, itu akan menimbulkan ambiguity. Tetapi dalam esei kami, semua konsep diberi konteks supaya pembaca tahu apa yang dilakukan, bagaimana ia dilakukan, dan mengapa ia penting. Kejelasan penulisan yang bergantung kepada susunan idea yang logik dan sistematik. Dalam esei ini, susunan idea paling jelas ditunjukkan melalui evolusi pendidikan 1.0 hingga 4.0. Bahagian ini disusun mengikut kronologi supaya pembaca dapat melihat perkembangan pendidikan secara berperingkat. Pendidikan 1.0 iaitu berpusatkan guru. Pendidikan 2.0 iaitu interaksi secara online melalui vlog dan forum. Pendidikan 3.0 ialah penggunaan internet, multimedia, dan smartboard. Dan terakhir, pendidikan 4.0 ialah AI, VR, hologram, dan teknologi pintar dalam PDP. Dengan susunan ini, pembaca dapat memahami perubahan pendidikan secara lebih teratur dan tidak tiba-tiba. Selain itu, dalam bahagian cabaran dan cadangan, kami juga menyusun hujah mengikut format yang konsisten, iaitu masalah ke analisis ke contoh dan akhir sekali cadangan. Struktur ini menjadikan huraian lebih mudah diikuti dan lebih meyakinkan. Akhir sekali, kami memastikan pemilihan perkataan dalam esei adalah tepat, formal, dan selaras dengan konteks akademik. Kami menggunakan istilah teknikal seperti AI, VR, hologram, inovasi PDP, infrastruktur digital, pembelajaran fleksibel, dan teknologi pendidikan. Penggunaan istilah ini konsisten dan membantu pembaca memahami konsep yang berkaitan dengan pendidikan moden dan IR 4.0. Sebagai contoh, ketika membincangkan multimedia dalam PDP, kami menggunakan istilah motivasi belajar dan tumpuan visual yang sesuai dengan kajian Hayek et al. 2015 dan McKnight et al. 2016. Kami juga mengelakkan perkataan tidak formal seperti best, teruk, bagus, sangat, kerana ia tidak sesuai untuk penulisan akademik. Kesimpulannya, kejelasan penulisan dalam esei kami dapat dilihat melalui ayat yang ringkas dan tepat, penggunaan istilah yang tidak mengelirukan, susunan idea yang sistematik, serta pemilihan
perkataan yang sesuai dengan konteks akademik. Gabungan kemahiran ini memastikan penulisan kami sudah difahami, profesional dan berkualiti. Secara keseluruhannya, inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah merupakan elemen kritikal yang menyokong transformasi pendidikan abad ke-21. Pelaksanaan inovasi seperti penggunaan teknologi digital, pendekatan pedagogi berpusatkan murid, pembelajaran kolaboratif, serta kaedah pentafsiran yang lebih otentik mampu meningkatkan keberkesanan PDP secara menyeluruh. Inovasi ini bukan sahaja membantu guru menyampaikan kandungan dengan lebih menarik dan bermakna, malah memberi ruang kepada murid untuk membina kemahiran berfikir aras tinggi, kreativiti dan otonomi dalam pembelajaran. Selain itu, inovasi PDP membolehkan suasana bilik darjah menjadi lebih interaktif, inklusif dan responsif terhadap keperluan murid yang berbagai. Guru berperanan sebagai fasilitator yang sentiasa menyesuaikan strategi mengajar dengan kemajuan semasa dan perkembangan murid. Justru, komitmen yang berterusan daripada guru, sekolah dan pihak pentadbir amat penting bagi memastikan inovasi ini dapat dijalankan secara berkesan dan berterusan. Itu saja pembentangan dari kumpulan kami. Terima kasih. Sampai soalan ini. Jadi sekarang ada sesi soal jawab bagi pembentangan kami. Soalan 1, bahagian mana dalam esei Anda yang jelas menunjukkan keutuhan wacana? Jawapannya adalah bahagian evolusi pendidikan 1.0 hingga 4.0 kerana disusun kronologi dan setiap pasal saling berkaitan. Apakah cabaran terbesar dalam memastikan kejelasan penulisan? Jawapan bagi soalan ini adalah mengelakkan ayat terlalu panjang. Kami memecahkan ayat kompleks dan memastikan satu perengan hanya satu idea. Bagaimana Anda memastikan rujukan sahih? Kami menggunakan jurnal akademik, buku ilmiah, proceeding, dan sumber ber-DOI, bukan blog tidak rasmi. Jika keutuhan wacana lemah, apakah kesannya? Pembaca akan keliru, hilang fokus dan mesej tidak sampai. Bagaimana kejelasan penulisan berkait dengan rujukan? Rujukan yang tepat menghasilkan fakta yang jelas. Tanpa rujukan, penulisan menjadi kabur dan tidak berasas.